Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Arsalahu Allah basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa'adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazi'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ولا أما بعد. Dihormati Ustaz Faizal, Mudir Tahfiz Ad-Diniyah, Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita menyambung kembali pembacaan kitab Bidayah wa Nihayah Al-Fitan wal Malahim Sunan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik, tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum ni kita telah baca agak banyak sebenarnya. Dan dalam kita baca kitab ni dah dekat ada 2 tahun lebih rasa, 2 tahun kita dah baca suku sebenarnya, lebih dari sikit daripada suku. Sebenarnya kita ada lagi 3 suku daripada kitab ni, lebih kurang. Tetapi sebelum ni kita telah baca, itu pun sebenarnya saya banyak lompat-lompat juga tu. Saya tak baca betul-betul daripada satu muka surat ke satu muka surat. Saya ingat kalau baca betul-betul satu muka surat ni mau 2041 baru habis kitab ni. Kita ambil sebab dia ada perkara yang berulang, dan disebut dengan riwayat-riwayat berbeza dekat sini. Kita ambil baca sekali saja. Baik, kita dah baca sebelum ni hadis-hadis yang disebut oleh Imam Ibn Katsir, iaitu yang disusun oleh Imam Ibn Katsir berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar. Hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar, iaitu 10 peristiwa besar yang akan berlaku sebelum kiamat berlaku. 10 peristiwa besar yang berlaku sebelum berlakunya kiamat. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam bab dalam hadis yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa lain ataupun peristiwa-peristiwa kecil, hadis-hadis yang bercerita tentang peristiwa kecil yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat. Yang ini ada banyak. Sebelum ni hadis yang menceritakan tentang peristiwa besar yang akan berlaku sebelum kiamat, yang ini ada 10. Secara terang disebut hadis Nabi SAW, cumanya susunannya berbeza mengikut riwayat-riwayat hadis. Adapun hadis-hadis yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa kecil yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat, ini ada banyak peristiwanya yang kita akan baca sebentar lagi. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum manusia berlumba-lumba meninggikan bangunan-bangunan. Yang pertamanya Nabi sebut adalah manusia ni pada akhir zaman sebelum berlakunya kiamat akan berlumba-lumba meninggikan bangunan-bangunan. Dia tidak sebut dengan meninggikan bangunan semata-mata, tapi disebut dengan berlumba-lumba. Dalam lafaz hadis asalnya disebut dengan yatatawaluna fil bunyan, iaitu berlumba-lumba dalam membina bangunan tinggi. Bila disebut berlumba-lumba, maka maksudnya semua negara ataupun semua tempat-tempat negara dan tempat yang ada dalam dunia ni berlumba untuk membina bangunan tinggi di tempat masing-masing. Semua negara kalau boleh nak ada bangunan mercu tanda sendiri, tinggi-tinggi. Dulu bangunan semua rendah-rendah, dan ada di antara para ulama dahulu yang menegur jika berlakunya bangunan tinggi, terbinanya bangunan tinggi. Antaranya seperti yang berlaku di Saudi dulu. Dulu di Saudi, di sebelah Jabal Abi Qubais tu, kan di Jabal Abi Qubais tu dibina bangunan. Ketika bangunan tu dibina tahun 80-an juga jadi isu, kerana para ulama tegur bangunan tu tak boleh tinggi, kan duduk atas bukit dan dia akan lebih tinggi daripada Kaabah. Sekarang ni bukan kata bangunan tu, menara tu jauh dah lebih tinggi daripada Kaabah dan sekitar bangunan yang ada di Mekah pada waktu sekarang ni. Ni pada waktu tu. Dulu orang jarang membina bangunan tinggi. Dan saya kita pergi ke UK. Kalau kita pergi ke UK, tuan-tuan sekalian, kita akan dapati bangunan-bangunan lama mereka rendah.
Bangunan mereka sekitar 2 tingkat, 3 tingkat begitu saja. Saya tanya pada driver Uber yang saya naik pada waktu tu, saya tanya kenapa bangunan-bangunan lama ni banyak rendah. Dia kata dulu-dulu tidak dibenarkan bangunan ni bina lebih tinggi daripada gereja. Ini di UK. Bangunan tak boleh dibina lebih tinggi daripada gereja. Gereja dulu kan dia ada menara yang ada loceng tu. Maksudnya orang biasa tak boleh bina bangunan lebih tinggi daripada gereja. Ni dulu. Maksudnya orang dulu memang tidak membina bangunan-bangunan tinggi, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Tetapi hari ni kita tengok dia dah jadi trend. Semua negara nak bina mercu tanda bangunan paling tinggi di dunia. Sebelum ni kita di Malaysia dah mula dulu. Mula dengan KLCC ataupun negeri-negeri pun ada kadang-kadang. Negeri Alostar dah ada menara di sini, mercu tanda. Kemudian kita ada KLCC. Kemudian negara-negara lain pun ada juga, Shanghai Tower. Kemudian mulalah bina dengan World Trade Center, bangunan semua ada bangunan tinggi negara masing-masing. Dan hari ini bangunan ni makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sebelum ni kita pernah sebut bahawa yang paling tinggi adalah Burj Al Khalifa yang exist, yang ada sekarang ni adalah Burj Al Khalifa dekat Dubai. Duduk di negara Arab juga. Dan sekarang yang sedang dibina, yang tak siap-siap lagi adalah di Saudi. Bangunan yang disebut dengan tingginya lebih kurang 1.2 km yang sedang dibina, tak siap-siap lagi. Dan saya baca beberapa artikel di negara-negara Arab lain juga sedang membina bangunan yang lagi tinggi daripada bangunan tersebut. Maksudnya apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ini, orang ramai mula berlumba-lumba membina bangunan pencakar langit di antara satu sama lain. Ini menjadi realiti. Dan kebanyakan bangunan-bangunan tinggi ini duduk di tanah Arab. Ya, seperti manalah hadis Jibril sebut bahawa asalnya mereka yang dulu gembala kambing, yang miskin, yang pakaiannya tak tutup, yang tidak ada selipar untuk pakai, tetapi satu hari mereka kaya, mereka bina bangunan tinggi. Dan ulama-ulama hadis sebut, hadis Jibril ni cerita tentang mereka yang duduk di tanah Arab. Kerana orang yang di tanah Arab ni dulu mereka miskin. Dulu mereka ini gembala kambing di tengah padang pasir, tak ada duit dan sebagainya. Bila Allah Ta'ala beri kekayaan kepada mereka, mereka mula membina gedung-gedung yang tinggi. Ini adalah satu peristiwa yang disebut oleh Nabi SAW yang menjadi realiti pada hari ini. Yang menjadi realiti pada kita pada hari ini. Kemudian, kiamat tidak akan terjadi sama ada dua golongan besar, sebelum ada dua golongan besar yang berperang hebat, padahal keyakinan kedua-duanya sama. Baik, Nabi sebut bahawa peristiwa seterusnya yang akan jadi, dia ni tidak mengikut turutan. Cuma Nabi sebut ni peristiwa-peristiwa yang berlaku. Baik, adalah akan berlaku satu peperangan yang besar, yang dua-dua kumpulan ni besar, padahal mereka ni mempunyai pegangan yang sama. Jadi ulama-ulama hadis berbeza pendapat tentang peristiwa ini merujuk kepada peperangan apa. Ada yang menyebut bahawa ini adalah peperangan yang berlaku di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitulah peperangan di antara penyokong Sayyidina Ali dan juga penyokong Muawiyah. Kerana dua-duanya mempunyai sokongan yang besar. Di belakang Sayyidina Ali karamallahu wajhah terdapat sahabat-sahabat yang hebat. Begitu juga di belakang Muawiyah bin Abi Sufyan terdapat sahabat-sahabat, antaranya Abdullah bin Abbas, antaranya Amr bin Al-As dan lain-lain sahabat lain duduk di belakang Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dua-dua mereka ni adalah sahabat Rasulullah SAW. Satunya menantu Rasulullah SAW, Khulafa ar-Rashidin, dan satunya adalah penulis wahyu Nabi SAW, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang berpendapat peperangan Siffin merujuk kepada hadis ini. Dan ulama-ulama berbeza pendapat. Ada yang sebut tentang banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku, bukan sahaja di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kerana selepas daripada itu lagi, selepas daripada kita tahu zaman fitnah yang berlaku zaman Sayyidina Ali, naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, seterusnya banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku yang menyebabkan umat Islam yang akidahnya sama, pegangannya sama, tapi berperang di antara satu sama lain. Ini kita baca sebelum ni sejarah-sejarah peperangan yang berlaku, antaranya peristiwa Karbala, antaranya peristiwa yang berlaku ketika zaman Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, peristiwa Harrah yang berlaku serangan di Madinah. Ini peristiwa-peristiwa yang berlaku serangan, berperangan di antara dua kumpulan umat Islam yang besar, tapi berperang di antara satu sama lain. Ada juga yang menyebut bahawa hadis ni merujuk kepada peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Umat Islam juga akan berperang di antara satu sama lain, dan benda ini menjadi realiti. Kemudian kiamat tidak akan terjadi. Nabi sebut bahawa kiamat tidak akan terjadi sebelum dicabutnya ilmu. Kiamat tidak akan jadi sebelum ilmu ini diangkat. Dan dalam hadis lain yang kita akan baca, intiza'an ilmu ini diangkat dengan matinya para ulama.
Ilmu ni tak diangkat dengan tiba-tiba kita tengok kitab-kitab kita ni, kita buka muka surat hilang. Tak ada. Kalau hilang muka surat tu, cari company cetak dia. Mungkin dia salah cetak. Dia tidak akan berlaku tiba-tiba hilang. Tetapi Nabi SAW sebut dalam hadis yang riwayat lain bahawa ilmu ni akan hilang dengan matinya ulama'. Kerana para ulama' ni dia adalah pewaris Nabi. Al-ulama' warasatul anbiya, pewaris Nabi. Pewaris Nabi dari sudut perjuangan dan juga pewaris Nabi dari sudut ilmu. Sebab itulah apabila Nabi SAW wafat, yang mewarisi ilmu daripada Nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selepas para sahabat meninggal dunia, antaranya seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar daripada bapaknya Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah turun ilmu kepada Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab turun pada anak dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar turun kepada anak murid dia Imam Nafi'. Imam Nafi' turun kepada anak murid dia Imam Malik. Imam Malik turun kepada anak murid dia Imam Syafi'i, dan seterusnya sampailah ke kita hari ini. Dan ilmu ni hilang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dengan matinya para ulama'. Kenapa? Kerana sudah pasti akan ada ilmu yang tidak dapat diambil oleh anak murid ni, yang terlepas. Takkan jadi sampai 100% jadi. Macam zaman Imam Syafi'i belajar Imam Malik tu lain. Imam Malik sampai kata pada Imam Syafi'i, aku dah bagi semua dekat engkau dah. Engkau dah lebih tahu daripada aku. Kau pergi belajar dengan orang lain pula. Ini Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Tapi kita hari ni belajar dengan guru kita, pasti akan ada sesuatu yang kita tinggal. Maka sesuatu yang tertinggal tu, kalau dalam ramai-ramai anak murid ni satu pun tak dapat, maka bila mati guru tu, hilanglah ilmu tu daripada muka bumi, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya pernah baca karangan Tok Kenali. Tok Kenali sebut apa? Dia kata kalau boleh jangan kau ponteng kelas. Kalau boleh jangan ponteng kelas pengajian ni walaupun sehari. Kenapa? Boleh jadi ilmu yang kau dapat sehari ni nanti, kalau kau terlepas 80 tahun kau mengaji pun belum tentu sampai kat bab tu. Mungkin dah sampai ke bab mana, nak jumpa balik cerita tu yang tok guru keluar daripada mulut dia tu, mungkin tak jumpa lagi. Nampak? Sebab itulah dengan matinya para ulama', akhirnya ilmu makin hilang, orang makin jahil. Yang tinggal atas muka bumi ni makin lama, makin akhir zaman makin jahil. Dan setengah ulama' sebut bahawa antara perkara yang menyebabkan kejahilan adalah orang memandang rendah kepada ilmu. Orang tak hargai ilmu lagi. Orang anggap ilmu ni macam tak ada benda. Bila suatu kaum dah mula tidak hargai ilmu, maka tak lama lagi kaum ni akan dibinasakan dengan kejahilan. Hari ni saya nak sebut bahawa betapa ilmu ni tak dihargai, tuan-tuan. Saya ada jumpa dengan seorang sahabat saya ni, baru jumpa 2 hari lepas. Dia ni salah seorang ustaz selebriti jugalah. Kalau sebut nama dia dikenal. Dia cerita pasal satu hari dia dijemput dalam satu, kita kata macam konsert amal lah. Konsert amal, ada beberapa artis dipanggil. Kemudian dia dipanggil untuk selingan bagi tazkirah. Duration, jarak masa tu sama. Maksudnya artis tu lebih kurang perform 10-15 minit. Dia pun bagi tazkirah lebih kurang 10-15 minit. Maksudnya jarak dia sama, sama-sama duduk atas pentas, sama-sama berhadapan dengan audiens yang sama. Bila bab bayaran, punyalah kita kata kita hari ni tidak menghargai ilmu. Dia kata ustaz ni dia pun asalnya ganti kawan dia tak dapat. Maka dia pergi, dia pun bila bab bayaran dia kata dapat RM200. Dia kata alhamdulillah lah RM200. Cuma dia tanya penganjur tu, yang tadi menyanyi ni berapa bayar ni artis-artis ni? Dia kata sebenarnya dah habis diskaun dah artis-artis ni. Berapa? RM6,000 seorang. Banyak artis 10-15 minit nyanyi 2-3 lagu bagi RM6,000. Ustaz yang ceramah sama juga 10-15 minit bagi RM200. Jauh beza tak RM200 dengan RM6,000? RM600, RM6,000 pun jauh beza. Ni RM200, RM6,000. Maknanya kita ni sudah mula untuk memuliakan benda-benda perkara-perkara yang lain, hiburan dan sebagainya, lebih daripada ilmu. Sepatutnya bukanlah kita kata nak berkira bayaran tak ilmu. Cumanya kita tidak menghormati ilmu tu tadi. Ada seorang sahabat saya juga, ni pun ustaz popular juga masuk TV. Dia cerita kat saya, dia masuk satu, tak boleh sebut rancangan TV apa. Dia rakam dekat rancangan TV tu 7 episod seharian ni dekat situ. Daripada pagi buat ialah rakaman esok pertama, episod kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Dia akan tayang nanti, tapi dia rekod siap-siap. Satu hari tak ada bayaran. Dia anggap ustaz ni ikhlas lillahi ta'ala agaknya. Mungkin ustaz ni hari tu dia cuti agaknya, tak apalah, minyak dia, tol dia tu semua, malaikat akan bayar nanti dekat akhirat. Dia kira begitu agaknya. Tak dapat bayar. Sedangkan artis tuan-tuan, kalau yang level hebat-hebat ni, siapa yang biasa buat program-program dia tahulah. Ada yang bayaran kadang-kadang 20 minit sampai 70,000, 80,000, 100,000, 20 minit. Ada yang macam-macam lah kita nak sebut. Orang kita ni kalau buat hiburan, dia sanggup bayar dengan benda tinggi.
Tapi dengan bab ilmu, dia tidak menghargai ilmu. Bila tak menghargai ilmu ni, payahlah. Konsert sanggup bayar 700-800, 400-500 grandstand, nak duduk dekat rock pit, duduk dekat depan sekali, 1000 sanggup bayar. Kuliah ceramah free, tak ada orang datang kan. Lagi lepas PKP lagi kurang. Ni alhamdulillah surah Ad-Diniyah ni ramai agak kan. Ada surah-surah lain tu saya ceramah, saya ingat susut dia tu lebih kurang 3 suku hilang dia tu. Saya ingat kan 120 kes tu agaknya jemaah situ lah ramai yang meninggal agaknya. Baik. Satunya, keduanya, wujud dalam masyarakat kita pemikiran tidak menghargai ilmu ni. Apa hari ni kita mula dengar dia kata tak guna pergi belajar universiti tinggi-tinggi, bukan kerja apa pun dia kata kan. Belajar tinggi-tinggi, buat master, buat PhD, dalam buat food panda, pergi kantor makanan rumah orang. Baik tak payah belajar, baik pergi kerja kilang siap-siap, lama-lama kerja depan SPM, naik supervisor, naik senior supervisor, gaji besar kan. Buat apa? Bazir belajar ni bayar hutang lagi. Kalau kena PTPTN lagi, kena bayar beasiswa ni apa semua, banyak lagi hutang-hutang pelajaran ni kena bayar. Kerja belum tentu dapat lagi dia kata. Jadi tak payah belajar lah dia kata. Buang masa. Dia memperlekehkan orang belajar dia kata. Buat apa belajar-belajar ni, gaji kecil, lebih baik buat bisnes ni, skim sekian, nampak. Ini dah mula meremehkan ilmu. Seolah-olah kita belajar ni, pergi universiti, belajar buat degree, master, PhD ni semata-mata nak dapat kerja. Ni benda bahaya. Kalaulah kita anggap pergi belajar ni untuk dapat kerja semata-mata, maka kita dah silap besar dah. Ingat, Nabi sebut bahawa siapa yang menuntut ilmu untuk supaya nampak pandai depan mata orang, ataupun supaya dia boleh berbahas dengan ulama'-ulama', ataupun dia boleh menyebabkan bahasa lain ni dia boleh besar diri, maka tempat dia neraka. Nampak? Hari ni kita mula letakkan dalam kalangan anak-anak kita sebut bahawa siapa belajarlah sungguh-sungguh masuk universiti apa semua, nanti boleh kerja besar. Ini benda silap. Lebih-lebih lagi hari ni belajar tinggi-tinggi belum tentu kerja besar lagi, belum tentu. Saya ada ramai kawan-kawan yang ada master buat food panda, ramai. Saya ada ramai kawan-kawan yang kerja buat Grab, yang kerja biasa-biasa. Kenapa? Kerana keadaan hari ni lagi-lagi lepas Covid ni, ramai orang kena buang kerja ni, lebih ramai lagi mereka yang walaupun belajar tinggi tapi terpaksa kerja biasa. Ini bahaya juga kalau kita menganggap bahawa tak payah bayar tinggi lagi. Tak apa, rezeki ni Allah Ta'ala tentukan, tapi kita kena tanamkan diri kita supaya kita menghargai ilmu dan menghargai ulama'. Bila kita menghargai ilmu, maka kita akan jadi seorang yang tinggi, seorang yang dimuliakan, bukan sekadar manusia tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita kena faham. Tuntutan untuk belajar ilmu ni. Jangan kita jadi orang yang meninggalkan ilmu, akhirnya kita akan jadi masyarakat yang jahil, dan yang tinggal lepas tu hanyalah jahil. Orang jahil lepas tu. Orang-orang dah tak lagi menuntut ilmu. Dan ulama-ulama tambah lagi dia kata, ada pun yang menuntut ilmu tapi menuntut ilmu tidak beramal dengan ilmu dia. Dia menuntut ilmu, belajar ilmu agama, tapi dia tidak beramal langsung dengan ilmu dia. Ini juga menyebabkan ilmu juga akan diangkat. Kerana ilmu yang tidak diamalkan akan lupa. Ilmu yang tidak diamalkan akan lupa, dan tidak akan memberi manfaat pada orang tersebut. Maka dekat sini saya sebut bahawa biarlah kita jadi orang yang menghargai ilmu dan menghargai para ulama'. Ini penting. Kita ni biarlah tak pandai pun tak apa, tapi kita hormat pada ulama'. Kerana keberkatan bila hormat pada ulama' ni menyebabkan kita hidup ni diberkati. Beza dengan orang yang dia ikut ulama', ikut suka dia. Ada kala dia rasa kena dengan dia, kena. Bila tak kena dengan dia, dia maki hama ulama'. Dia kata, ustaz ni, ulama', mufti ni tak ada kerja lain. Mufti ni si buat fatwa kerja haram je. Kalau begini susahlah nak hidup. Ini Islam ni semua benda tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Ini bahaya tuan-tuan. Nak tengok benda ni mudah sekarang. Dulu kita nak kena dengar orang cakap, orang kutuk ulama' semua. Hari ni tak payah. Hari ni tuan-tuan buka Facebook je, tuan-tuan tengok. Kadang-kadang bila keluar artikel-artikel ataupun fatwa-fatwa ceritakan tentang benda-benda terbaru yang berkaitan dengan peredaran semasa hari ni, yang orang ramai kita buat, bila tegur dia kata, payahlah benda ni, banyak sangat, ini haram, itu haram. Dia menganggap apa yang disebut oleh para ulama' ni satu benda yang remeh. Ulama' ni ikut bila diperlukan, bila tak ikut tinggalkan begitu saja. Ini bahaya. Bila kita teruskan keadaan begini dalam negara kita, akan menyebabkan yang tinggal jahil saja. Orang tak nak belajar ilmu. Dan ulama' ni tak dihormati. Maka bila tinggalnya orang-orang jahil, negara ini akan rosak dengan kejahilan itu sendiri. Kerana kejahilan ini adalah satu musibah yang akan merosakkan manusia. Baik. Kemudian banyaknya gempa bumi. Banyaknya gempa bumi juga dalam hadis lain menyebut bahawa kerap berlaku gempa bumi. Gempa bumi ni akan jadi suatu benda yang biasa. Dulu-dulu gempa bumi benda yang jarang berlaku, tapi hari ini benda yang biasa berlaku. Kerana apa? Salah satunya adalah kerana faktor dunia ni dah tua, dan juga dengan kerana tangan kita sendiri.
atas sebab pembangunan, kita pergi bom bukit-bukit nak buat kuari, kita pergi runtuhkan bukit nak buat jalan, nak buat bangunan baru dan sebagainya. Akhirnya bumi ni dah tak stabil lagi. Wal jibala autada. Allah Ta'ala sebut bahawa gunung-gunung ni sebagai pasak-pasak bumi. Gunung-gunung ni kita pergi pecah, kita pergi bom, kita pergi runtuhkan, buat pembangunan dan sebagainya. Akhirnya bumi ni dah tidak stabil lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di atas lautan dan daratan dengan sebab tangan manusia. Atas sebab tangan manusia. Musibah-musibah yang berlaku pada kita hari ini semua atas sebab tangan manusia. Gempa bumi yang berlaku ni atas sebab tangan manusia juga. Virus yang berlaku hari ini atas sebab tangan manusia juga. Kerana ada manusia yang pergi makan pelik-pelik, yang pergi benda-benda yang Allah SWT larang dia pergi makan, benda yang Allah SWT larang dia pergi buat. Sedangkan benda ni Allah Ta'ala dah bagi tahu, Nabi dah ajar bahawa jangan buat, kena jauhi. Maka bila teruskan juga akhirnya jadi penyakit yang ini. Dan kita tengok hari ini COVID-19 belum habis dekat China. Saintis-saintis kata ada beberapa virus baru pula yang keluar yang berpotensi lebih teruk lagi daripada COVID-19. Nampak? Bahayanya kita duduk di akhir zaman ni. Dan gempa bumi hari ni adalah suatu benda yang biasa. Kerana apa? Kerana dunia ini sudah tua dan disebabkan pembangunan-pembangunan yang berlaku, kemusnahan-kemusnahan alam sekitar yang berlaku, menyebabkan plate-plate tektonik dunia ni. Kalau kita belajar geografi, kan bawah-bawah kita ni semua ada plate-plate tektonik. Plate-plate ni lama-lama bila kosong dia akan bergerak sikit, dia akan bergerak. Bila plate-plate ni bergerak, maka akan menyebabkan berlaku gempa bumi. Akan berlaku ada yang peninggian rendah bergerak, menyebabkan berlaku gempa bumi. Dan benda ni akan jadi suatu benda yang biasa. Dan kalau tuan-tuan sekalian rajin tengok update gempa bumi yang di dunia, dia ada satu website yang akan update hari-hari. Seperti mana kita tengok website COVID ni, dia akan update hari-hari kes kat mana. Ada satu website juga yang update tentang gempa bumi yang berlaku di seluruh dunia. Kita akan dapati gempa bumi ni bukan setiap jam, hampir setiap beberapa minit akan ada gempa bumi. Dia akan berlaku sekejap belah Asia, sekejap belah Eropah, sekejap belah Indonesia, sekejap belah Jepun. Dia akan sentiasa berlaku. Ini adalah salah satu daripada tanda-tanda kecil kiamat yang Nabi SAW sebut. Ini seolah-olah teaser Allah Ta'ala bagi iklan dulu. Ini tanda awal kiamat dah dekat, bumi dah bergoncang. Satu hari nanti bumi akan terbelah terus, akan belaga dan sebagainya. Ini kiamat besar berlaku. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut waktu terasa saling berdekatan. Waktu saling rasa berdekatan. Masa ni akan rasa makin sekejap, makin sekejap. Daripada setahun akan rasa seperti sebulan, sebulan akan rasa seperti seminggu, seminggu akan rasa seperti hari. Dan masa yang kita ada hari ni tak terasa rasa. Seminggu tu macam tak ada apa. Kejap Jumaat, dah Jumaat balik dah. Rasa baru isi Google Form nak pergi sembahyang Jumaat. Dah kena isi balik Google Form sembahyang Jumaat. Sampai terlupa, kadang-kadang terlepas tak boleh masuk masjid. Nampak? Masa ni jadi tak terasa. Rasa macam baru bayar sewa rumah, baru bayar kereta, dah kena bayar balik dah kan. Rasa macam baru renew road tax. Kena bayar renew road tax balik setahun dah rasa. Betul tak tuan-tuan? Masa ni rasa terkejap-sekejap sangat kita hari ni. Satu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah tarik keberkatan masa. Beza dengan orang dulu, Allah Ta'ala memberi keberkatan masa pada mereka. Di akhir zaman Allah Ta'ala tarik keberkatan masa. Bila berkat masa ni ditarik, berkat ni adalah ziyadatul khair. Berkat ni adalah bertambah kebaikan pada suatu. Jika masa tu Allah Ta'ala beri berkat, maka bertambah kebaikan boleh buat dalam satu keberkatan. Hari ni bila Allah Ta'ala tarik keberkatan, satu hari kita tak boleh buat banyak benda kadang-kadang. Yalah, kadang-kadang kalau kita masuk pejabat pagi, kejap-kejap dah tengah hari dah. Kejap dah petang dah. Balik. Betul balik rumah dengan jam semua, sampai rumah makan, tengok TV, semayang apa semua, pukul 10, 11 tuan-tuan dah tidur, besok balik ulang semula. Tuan-tuan tak terasa pun masa tu lama sekarang. Sekejap je masa. Kerana apa? Kerana keberkatan ni dah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang dulu dalam masa satu malam, Imam Syafi'i rahimahullah dia sempat belajar, dia sempat mengajar, sempat menulis kitab, sempat beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan mereka ni semayang pun bukan pendek-pendek, semayang panjang-panjang. Dan kalau kita baca kitab Imam Ghazali rahimahullah, kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca tu, kan kita akan tengok Imam Ghazali punya saranan bacaan surah-surah dia tu, kalau kita fikir hari ni macam tak logik pula. Tapi Imam Ghazali saran dalam kitab dia tu, maksud dia zaman dia tu biasa. Solat ba'diyah isyak, baca rakaat pertama surah Yasin, surah Al-Lam Sejadah, rakaat kedua baca Al-Mulk ataupun surah Dukhan. Ni Imam Ghazali punya, disebutlah kitab Bidayatul Hidayah. Maksudnya orang dulu biasa sembahyang sunat ni baca surah Sejadah biasa. Sembahyang sunat ba'diyah isyak baca surah Yasin biasa. Kita ba'diyah isyak, jangan ba'diyah isyak lah, kalau imam baca surah Yasin
Oi, ingat imam ni buang terbiak kan. Imam ni tak lama lagi kita tamatkan kontrak, kita hantar dia balik kampung. Dia tak tahu ke jemaah surau ni ramai gaut. Kan? Dia jadi pelik dengan kita hari ni. Kenapa kita rasa lama bila beribadat? Sebab apa? Sebab keberkatan masa dah tak ada. Beza dengan orang dulu-dulu, satu hari dalam waktu malam macam-macam mereka boleh buat. Dalam waktu siang macam-macam mereka boleh buat. Dalam hidup mereka macam-macam benda yang mereka boleh buat. Berpuluh, ratusan kitab yang mereka boleh karang. Beratusan ulama yang mereka boleh tuntut ilmu dan dampingi dan sebagainya. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala beri keberkatan pada mereka. Sedangkan kita hari ni Allah Ta'ala tarik keberkatan, menyebabkan kita tak rasa pun masa tu berlalu. Lebih-lebih lagi kita ada TV hari ni, kita ada gadget hari ni kan. Tuan, kadang-kadang kita mengadap handphone ni pun tak perasan kadang-kadang. Mengadap handphone memang setengah jam, mengadap setengah 1 jam. Kalau baca Quran, 2 muka surat menguap 10 kali. 2 muka surat je, setiap kali wakaf tu dia boleh nak menguap. Setiap kali wakaf dia menguap. Baca Quran 2 muka surat je. Tapi main handphone dia punya komen cerah mata. Oh, laju reply kadang-kadang. Ada setengah orang ni kadang-kadang saya ingat dia ni memang handphone dia ni, ataupun dia ada reminder dekat kepala dia apa, bila bunyi dia tu asal hantar WhatsApp dia balas, hantar WhatsApp lah. Dia ni memang duduk call operator ke apa, operator call memang sasa pegang handphone kan. Pelik dia ni kan. Ni rugi masa kita dekat sini. Lebih-lebih lagi yang dah apa nama, abah-abah, pakcik-pakcik saya dah berusia ni, surah Al-Diniyah ni tak ada masalah. Untuk tempat lain ni kadang-kadang kan. Main handphone, duk forward video-video entah apa-apa. Kalau video-video ceramah tu forward tak apa juga. Video kelakar pun upload apa pun tak apa jugalah share kan. Ni kadang-kadang video duk perempuan joget lah apa, duk share-share lagi. Umur ni tengok macam dah layak ambil EPF lah umur ni, tapi masih lagi duk buat benda begini macam malu lah tengok kan. Malu ke anak-anak buah tengok begitu. Kenapa? Ni masa ni keberkatan. Rugi patutnya masa ni habis ke banyak baca Quran, habis banyak apa nama, buat amal ibadat. Zikir kita berapa banyak satu hari, selawat kita berapa banyak satu hari kan. Kita ni dengan Quran ni masya-Allah. Macam Syekh Quraim Rajih tu kan. Yang Muslim Care bawa tahun ni tu, Syekh Quraim Rajih. Syekh Quraim Rajih baca Quran macam kita tengok handphone. Macam mana kita tengok handphone, macam tu Syekh Quraim Rajih dengan Quran. Maksudnya dia masuk kereta, dia pegang Quran, dia naik kapal terbang, duduk Quran, dia duduk kejap, dia buka Quran, dia rehat, dia buka Quran. Dia macam tu, level dia. Layak dia dari ulama' Qura' yang berpegang salasilah sanad Quran paling dekat dengan Rasulullah, paling tinggi dalam dunia. Kenapa? Kerana rapat dia dengan Quran gitu. Kita ni jadi ulama' yang pegang handphone paling banyak dalam dunia kan. Rugi, sentiasa pegang handphone kat tangan. Rugi. Baik. Kemudian dia kita ni masa terasa lama tu saya sebut satu je. Yang masa akan terasa betul-betul panjang, ada satu waktu je kita hari ni. Iaitu bila gaji habis awal bulan. Raya gaji dapat awal, betul habis, minggu kedua habis dah gaji. Lepas habis raya habis gaji. Gaji tunggu hujung bulan nanti 25 hari bulan. Yang tu baru dunia masa terasa lama kan. Hari-hari tengok kalender. Masuk 25 hari bulan tu 12 tengah malam dia buka terus main bank tuju, tengok masuk ke tak gaji dia kan. Itu yang terasa lama. Kalau tak, tak ada. Dia akan rasa kejap sahaja. Baik. Kemudian, banyaknya huru-hara dan banyaknya pembunuhan. Baik. Banyaknya akan berlaku huru-hara dan banyaknya berlaku pembunuhan. Ini berlaku sejak selepas, ni maksudnya pembunuhan ni bukan sekadar pembunuhan yang berlaku dalam dunia manusia sama manusia, tetapi juga pembunuhan yang berlaku sama umat Islam. Ini seperti mana yang kita pernah baca sebelum ni, peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas ada fitnah, pembunuhan, ujian yang berlaku ke atas Sayyidina Osman, berlaku pada Sayyidina Ali dan seterusnya, menyebabkan umat Islam ni banyak berlaku pembunuhan. Sehinggalah hari ni, walaupun umat Islam itu dalam konflik apa sekalipun, yang selalu jadi mangsa umat Islam. Tak kira lah Palestin ke, Syria ke, Bosnia ke, Iraq ke, apa ke, ia akan jadi mangsa tetap umat Islam. Pembunuhan banyak berlaku. Dan pembunuhan berlaku ni juga hari ni dia berlaku secara terang-terangan. Dulu orang bunuh orang ni mungkin buat dekat dalam kebun, mungkin dekat dalam rumah kosong. Jarang tu dengar orang bunuh orang. Tapi hari ni orang bunuh orang dekat stesen minyak, dekat kedai 24 jam, dekat bank, dekat mana-mana saja, dekat kawasan lapang. Dan orang bunuh orang ni bukan sahaja musuh yang dendam. Kadang-kadang anak beranak kerana berebut suatu boleh bunuh dia antara sama lain. Kerana jiran tu, kerana anak jiran tu selalu prank motor, jiran sebelah datang terus bunuh saja. Ini kita baca surat khabar hari ni kan. Bunuh ni jadi benda biasa. Kadang-kadang kerana jiran tu tegur, dah kahwin ke belum, kena bunuh. Untuk jangan hati-hati tegur anak saudara, bila nak kahwin, bila nak kahwin. Jadi pakcik tu, makcik tu habis kan. Kadang-kadang kerana benda kecil-kecil, kadang-kadang tengok kan. Hari ni orang mula berbunuh kerana benda kecil-kecil. Dulu-dulu tu
Boleh tahan kira lah bergaduh kerana benda besar, kerana kabilah ke apa, boleh tahan lah kira bergaduh kerana ada sebab jugalah kaum-kaum bergaduh. Tapi hari ni orang mula bunuh kerana benda-benda kecil saja. Kerana benda-benda kecil bila tak puas hati bunuh. Kerana kadang-kadang majikan lambat bayar gaji, dia bunuh kadang-kadang kan. Kerana macam-macam lah, buat bising waktu malam dia bunuh. Ada sahaja benda yang kecil tapi menyebabkan pembunuhan berlaku, dan ini hari ini menjadi berleluasa. Sebab tu hari ni pun kita jadi risau kadang-kadang. Kita bawa kereta nak berhenti isi minyak malam-malam pun kita risau kadang-kadang. Kalau tengok stesen minyak tu tak ramai orang ke apa semua, lagi risau. Kalau tuan-tuan bawa sagar, proton suara ke proton sagar tahun 95, 94 yang exhaust pun gegor itu taklah risau sangat tuan-tuan kan. Orang pun fikir kalau rompak pun ingat dalam kad, kalau cocok kad ATM pun ingat tinggal RM5 je, tak boleh keluar tu lah yang tinggal dalam bank dia. Tapi kalau tuan-tuan bawa kereta mahal-mahal kan, Ustaz Fezal bawa Honda parking malam-malam, orang ni Ustaz ni banyak ni projek di Kemboja ni tak selamat kita hari ni. Rumah besar-besar penuh dengan terpaksa pasang CCTV, grill apa semua. Menyebabkan apa? Kerana kita risau. Kerana nyawa hari ni macam tak bernilai. Bagi kita nyawa ni macam tak bernilai. Bila-bila masa saja nyawa kita boleh mati. Seolah-olah macam kita hidup zaman dulu-dulu. Zaman orang dulu, orang sentiasa bawa pedang kan. Orang sentiasa bawa pedang, sentiasa bawa keris. Seolah-olah kita jadi macam zaman dulu. Bila-bila masa saja orang boleh kena bunuh. Ini punya tidak bernilainya nyawa manusia tu hari ni. Banyaknya berlaku pembunuhan. Dan ulama'-ulama' sebut juga, punca berlakunya banyak pembunuhan dan huru-hara ni kerana ilmu juga. Bila masyarakat berada dalam keadaan jahil, kerana tadi kita balik semula tadi, ada tadi cerita tentang ilmu diangkat, masyarakat tidak hargai ilmu, yang tinggal orang jahil. Bila tinggal orang jahil, yang jahilnya tadi akan menyebabkan banyaknya pembunuhan. Yang jahilnya akan menyebabkan ramai banyaknya huru-hara. Kerana apa? Kerana kebinasaan, kebodohan yang tadi. Kerana jahilnya tak ada ilmu, menyebabkan berlaku begini. Hari ni benda yang sama berlaku, jenayah ni jadi banyak kerana apa? Kerana manusia ni jahil, masyarakat sebut jahil. Sebab itulah kita tengok negara-negara yang masyarakatnya educated, masyarakatnya ini mempunyai pendidikan ataupun mempunyai ilmu, kita tengok jenayah dalam negara mereka kurang. Seperti negara-negara di Jepun, kita tengok di Jepun jenayah kurang. Kenapa? Kerana masyarakatnya dididik dengan ilmu, masyarakatnya dididik dengan ilmu. Seperti negara-negara di Eropah, di Sweden dan sebagainya, negara tersebut menggalakkan rakyatnya untuk menuntut ilmu. Dia bagi dengan bagai-bagai imbuhan, dengan kemudahan untuk belajar dan sebagainya. Masyarakat jadi berilmu. Bila masyarakat jadi berilmu, jenayah akan kurang insya-Allah. Ini perkara yang penting. Bila kita hari ini jenayah ni meningkat, kerana apa? Kerana masyarakat kita ramai yang jahil. Bila ramai yang jahil, bila jahil dia terdesak, dia tak fikir panjang. Bila tak fikir panjang, maka mudah untuk dia membuat kejahatan, kerosakan, huru-hara, pembunuhan dan sebagainya. Baik. Kemudian kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya dajjal-dajjal pendusta yang hampir 30 orang ramainya, masing-masing mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut bahawa antara tanda kecil kiamat yang akan berlaku adalah sebelum munculnya dajjal besar, dia akan munculnya salasina dajjalun, 30 dajjal-dajjal kecil. Dajjal kecil ni maksudnya bukan dia kecil macam Lego tu tak tuan-tuan. Kecil ni maksud dia bukan macam dajjal besar tu adalah dajjal yang fitnah dia sangat hebat, yang boleh menghidupkan orang mati, boleh menurunkan hujan, boleh mengeluarkan harta daripada tanah. Siapa yang jumpa dia akan ikut dia. Ini dajjal yang besar. Tapi dajjal-dajjal yang kecil ni adalah mereka yang menyesatkan manusia. Sebab tu ulama-ulama sebut, sebelum ni kita pernah bahas juga hadis ni tentang siapa yang disebut tentang dajjal-dajjal kecil yang disebut oleh Nabi SAW. Ada yang menyebut bahawa salah satunya antaranya yang hidup di zaman Rasulullah SAW itu Ibnu Sayyad. Kita pernah bahas sebelum ni, yang dia ni hilang, yang dia ni mempunyai ciri-ciri dajjal daripada mak dia sendiri, daripada dia sendiri, ciri fizikal dia, dan akhirnya dia menghilangkan diri. Maka ulama-ulama sebut, antara Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari juga sebut bahawa antaranya adalah Ibnu Sayyad ni juga. Boleh jadi dia dajjal kecil daripada 30 dajjal yang ia akan muncul. Termasuklah lepas-lepas tu ramai lagi. Ada ulama-ulama mutaakhirin yang masukkan dengan ajaran Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Kenapa? Kerana dia membawa ajaran baru juga, mengatakan bahawa dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala juga, kan, mengaku nabi kan, Qadiani ni. Dia ni pun ada yang sebut bahawa dia adalah salasina dajjalun, salah satu daripada 30 orang dajjal. Dan dia ni ikut dekat tempat kita ni ada kan, dekat-dekat kita ni, kawasan Gombak ni. Ni salah satu daripada ulama-ulama sebut salasina dajjalun. Mereka ni datang dan mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Nabi sebut. Dan di Selangor ni ramai lagi. Di Selangor ni, dalam Malaysia, Selangor lah tempat yang paling hardcore sekali ajaran sesat ni. Paling ramai sekali ajaran sesat ni. Dan
tak pelik pun tuan-tuan. Yang buatlah ajaran sesat macam mana pun pasti dia akan ikut. Pasti dia akan ikut. Kan? Kita pelik tengok tu Ayah Pen tu kan. Ayah Pen tu kalau dengar cerita pengikut dia tu, ni sama ada ketum ataupun gamcat senapang ni sab ni kan. Geng-geng dua ni. Tapi ada juga mengikut dia tuan. Ada yang saya tengok video baru-baru dia orang share balik kan. Tengok muka seorang-seorang ni memang geng-geng main barang ni kan. Ni kalau orang fikiran waras ni memang takkan cakap begini. Ada cerita, saya sendiri duk jumpa Ayah Pen dekat langit. Cerita jumpa kat langit tuan. Dia geng Isra Mi'raj juga hari ni. Saya jumpa Ayah Pen kat langit. Saya sendiri jumpa Ayah Pen kat langit. Saya terbang lalu Mekah Madinah. Pakai cerita lalu Mekah Madinah. Okay. Ada yang percaya tuan-tuan. Yang berikut ni. Ada seorang lagi duk cerita tu. Dia kata dia beli kat gunung. Dia kata dia atas gunung. Ayah Pen dekat gunung sebelah. Kaki dia dekat bawah, kepala dekat langit dia kata. Macam cerita Ultraman yang kita tengok kan. Ada juga percaya kita gini. Tapi ada nak ceritanya, muncullah orang bawa ajaran macam mana pun pelik-pelik pun ada yang mengikut. Sebab memang pelik-pelik lah kan. Ini adalah 30 dajjal ni. Boleh jadi 30 daripada dajjal yang Nabi sebut, dajjal-dajjal kecil ni boleh jadi dah cukup dah pun. Boleh jadi belum cukup. Wallahu alam. Kerana Nabi tak sebut siapa, dan ulama-ulama sendiri khilaf pendapat siapa mereka yang disebut sebagai 30 dajjal kecil yang akan muncul sebelum muncul dajjal besar. Baik. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada seorang lelaki melalui kubur orang lain lalu berkata, alangkah bahayanya andaikan aku menempati tempatmu. Nabi sebut bahawa kiamat ni akan jadi sebelum ada seorang ni dia lalu kat kubur orang ni, dia akan kata, ya laitani makana. Bagusnya kalau aku ganti tempat dia. Bagusnya kalau aku mati dulu. Sedangkan mati ni lebih baik, dia kata. Kerana apa? Kerana hidup ni berhadapan dengan fitnah. Ada setengah ulama sebut benda ni dah jadi. Benda ni jadi bila orang sebut tentang bagusnya kalau mati dulu, aku ganti tempat kau hidup. Kerana apa? Kerana hidup ni fitnah dia sangat dahsyat. Iaitulah ketika fitnah yang berlaku selepas daripada Rasulullah SAW wafat. Kan berlaku peperangan di antara para sahabat, perang Siffin, perang Jamal. Sahabat-sahabat ni terbunuh kerana fitnah di antara satu sama lain. Ada sahabat yang melalui perkuburan sahabat lain di Baqi' yang dia kata, ya laitani makanah. Bagusnya sahabat-sahabat yang dah meninggal dulu, meninggal zaman Rasulullah ada, meninggal tak lama lepas Rasulullah SAW. Kenapa? Kan dia selamat, hidup dalam keadaan aman dan mati dalam keadaan aman. Sedangkan ada di antara sahabat yang hidup, akhirnya disebabkan fitnah, berperang dan berbunuh di antara satu sama lain, perang Siffin, perang Jamal dan seterusnya, menyebabkan sahabat-sahabat dengan seuntungnya sahabat-sahabat yang meninggal awal. Sampai tahap macam tu rasa. Nampak? Apatah lagi di zaman kita ni, zaman yang makin lama makin rosak, makin lama makin rosak. Maka kita rasa untungnya orang dulu-dulu, orang hidup zaman Imam Syafi'i, hidup mereka ni selamat daripada dosa. Selamat daripada dosa apa? Bukan selamat dosa tak buat dosa langsung, tapi selamat dosa kurang potensi nak buat dosa zaman dulu. Betul, bayangkan hidup zaman tempat kawasan yang penuh dengan orang yang berilmu. Duduk zaman Imam Syafi'i, orang perempuan dia tutup aurat dengan jaga. Budaya ilmu tu, orang ramai pergi menuntut ilmu. Ya, hidup zaman tu ramai orang yang baik-baik. Nak buat dosa ni payah sikit lah kan. Buat dosa ni payah sikit lah. Banding dengan kita hari nak buat dosa ni, dosa di hujung jari. Dosa ni bila-bila masa kita keluar daripada rumah buat dosa. Bahkan dalam rumah sendiri boleh buat dosa. Nampak? Kerana apa? Kerana kita hidup di zaman akhir zaman, zaman makin kerosakan yang makin berleluasa. Beza dengan orang dulu. Untungnya mereka hidup zaman dulu, mudah mereka jaga iman mereka. Sebab tu Nabi sebut bahawa di akhir zaman berpegang kepada syariat Islam umpama berpegang kepada bara api. Bagaimana kita pegang pada bara api? Kita pegang pada bara api ni jarang, tak adalah setengah orang yang mungkin pegang tu pun ada ilmu-ilmu dia, ilmu kebal ke apa, dia boleh pegang berapi, pegang masuk mulut ada kumur-kumur gitu kan. Kita cuba buat, tengok besok Fatihah tak boleh baca. Kumur berapi kan. Berapi ni pegang macam mana? Pegang lepas. Kenapa? Kerana panas di berapi tu. Begitu juga berpegang dengan Islam di akhir zaman ni, Nabi sebut seperti mana pegang berapi, kerana kita nak berpegang dengan Islam kadang terlepas juga kadang-kadang. Kenapa? Kerana ujian yang berlaku, kerana persekitaran kita, kerana ahli keluarga kita, kerana kawan-kawan kita, menyebabkan kadang-kadang kita terlepas dari Islam. Pegang balik, lepas Islam, pegang balik kadang-kadang. Sebab itulah di akhir zaman ni ada yang Nabi sebut bahawa mereka ini yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yusum mu'mina wa yusbihu kafira. Sampai tahap mereka ni pagi boleh beriman, petang boleh jadi kafir. Sampai tahap macam tu sekali. Petang beriman, pagi jadi kafir.
Kerana dahsyatnya ujian ataupun fitnah yang berlaku di akhir zaman. Baik. Sebab itulah kita kata untung orang dulu mati awal, selamat mereka ni daripada fitnah-fitnah yang berlaku akhir zaman. Dan orang nanti yang sempat dengan zaman Dajjal, dia akan kata untungnya orang yang mati dulu, yang tak sempat dengan zaman Dajjal nanti. Kena fitnah Dajjal, kena ujian yang dahsyat pada waktu tu, untungnya orang dulu selamat, tak payah berhadapan dengan Dajjal ni nak menjaga akidah sampai tahap begitu sekali. Baik, kemudian kiamat tiada akan terjadi sebelum matahari terbit daripada barat. Apabila ia terbit dan diketahui orang ramai, maka mereka pun beriman. Kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Apabila ia telah terbit dan diketahui orang ramai, maka mereka pun beriman semuanya. Tetapi waktu itu iman seorang tidak berguna lagi bagi dirinya yang sebelumnya tidak beriman atau belum berbuat baik dalam masa imannya. Baik, ni kita pernah hurai sebelum ni, bahawa antara tanda-tanda yang akan berlaku sebelum kiamat ialah matahari akan naik ikut barat. Dan kita pernah bahas sebelum ni bahawa matahari ikut barat dari sudut sains dia, teori-teori yang disebut oleh ahli sains bahawa dia tidaklah jadi kerana bumi ni berhenti berpusing. Kita pernah bahas sebelum ni. Bumi ni berpusing timur ke barat, tak adalah tiba-tiba dia berhenti kemudian dia turun reverse balik. Ini bukan mesin spin, mesin basuh. Dia berhenti pusing balik, tak. Dia berubah kerana apa? Kerana bumi ni makin berubah. Dia tidak lagi begini, dia mungkin berubah sikit. Akhirnya saintis-saintis kata boleh jadi kutub selatan tu dari tempat paling panas di dunia, dia akan berpusing. Dan akhirnya bila bumi ni tidak stabil, dia berpusing. Akhirnya kita terpaksa isytihar bahawa bumi ni tidak lagi naik, matahari tidak lagi naik ikut barat timur, dia akan matahari naik ikut barat. Dan benda ni dia akan berlaku secara semula jadi. Kerana ada di antara saintis-saintis dah buat teori-teori dan meramalkan bahawa benda ni memang realiti. Sedangkan yang kita baca ni adalah hadis Nabi SAW 1400 tahun dulu. Nabi pun tak tahu bagaimana benda ni jadi. Cuma Nabi dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, Nabi kata benda ni akan jadi. Dan kita orang Islam percaya bahawa benda ni akan jadi. Dan hari ni saintis-saintis dah buktikan bahawa memang betul. Benda ni ada teori dia. Benda ni ada kemungkinan, possibility dia ada, bahawa matahari akan naik ikut barat. Dan apabila matahari naik ikut barat nanti, Nabi sebut bahawa waktu tu manusia semuanya nak beriman. Kerana apa? Nampak kebenaran Islam tu nanti. Tapi waktu tu iman tak diterima lagi. Yang belum buat baik, yang belum bertaubat pada Allah Ta'ala, taubat dia tak diterima lagi. Selepas itu keimanan dia tak terima lagi. Benda baik yang dia buat pada waktu tu tak diterima lagi. Maka rugilah orang tersebut. Dan kita ni, walaupun kita rasa hari ni matahari masih elok lagi, hari-hari tengok matahari nak ikut timur lagi, kita rasa lambat lagi ni, tak sempat. Tapi tuan-tuan ingat, mati lagi cepat daripada matahari nak ikut barat, tuan-tuan. Boleh jadi tuan-tuan, matahari ikut barat ni mungkin lama lagi, mungkin. Tapi kita punya kematian ni kita tak tahu. Maka sebab itulah kita disuruh untuk bersegera untuk buat amal dan juga sentiasa bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW sebut yang terakhirnya adalah kiamat tidak akan terjadi sebelum harta melimpah ruah di tengah-tengah kamu, sehingga pemilik harta kebingungan kerana tidak ada orang yang mahu menerima sedekahnya. Last sekali Nabi kata kiamat ni tak akan jadi sampailah harta ni akan melimpah ruah. Dan hadis ni cerita, ulama-ulama sepakat cerita bahawa ini adalah peristiwa yang akan berlaku selepas daripada peristiwa Dajjal, Ya'juj Ma'juj, iaitulah peristiwa di zaman Nabi Isa AS dan juga Al-Mahdi. Ketika zaman terakhir umat Islam, zaman tu nanti harta ni akan keluar sendiri daripada muka bumi, emas ni akan keluar sendiri daripada muka bumi, tanam-tanaman akan jadi subur dan makmur. Pada waktu tu semua orang ni mewah, menyebabkan tak ada orang lagi nak terima sedekah pada waktu tu. Hari ni tak berlaku lagi zaman kita. Hari ni kita ni tak adalah sampai tak ada orang lagi nak menerima harta. Kita hari ni orang yang nak menerima tu lagi ramai daripada orang yang nak memberi, kan? Kalau tuan-tuan biasa, saya biasa ikut lembaga zakat Selangor, pergi rumah-rumah PPR tu untuk buat assessment, tengok siapa yang layak untuk dapat zakat daripada permohonan-permohonan tu. Kalau tanya saya nak bagi semua. Kerana bila dengar cerita tu macam susah sangat ni hidup ni. Rupanya bila dengar lagi ada lagi susah. Disebabkan duit yang terhad. Saya pun kerja NGO, kita tahulah kadang disebabkan duit ni terhad, kita terpaksa pilih yang paling susah. Kalau setakat kita kata gaji pendapatan ada 4-500, duit ni rumah dibayar oleh Baitul Mal, maksud kita rasa macam okey lah tu maknanya. Kenapa? Kerana dia ada pendapatan, rumah dia kena bayar. Tapi pendapatan 4-500. Kalau fikir kita 4-500 tu, hidup macam mana 4-500 kan?
Tak hidup. Saya ingat kita ni belanja seminggu pun ada 4-500 kita belanja kadang-kadang. Untuk makan, beli barang dapur apa semua, isi minyak kereta, wayar tu apa semua kat 4-500. Macam mana dia fikir gitu? Tapi bila kita dengar kes-kes lain, kes lebih kurang serupa. Kadang-kadang ada yang dia ni rumah bayar sewa, pendapatan 4-500, ada pula cucu dua orang. Siapa cucu ni? Oh, cucu ni anak dia kahwin, kena bercerai tinggal. Dua-dua lari tinggalkan anak cucu kat sini 2 orang. Kadang-kadang tengok rumah, rumah sempit, ada anak OKU pula dekat situ. Dah lah miskin, ada anak OKU lagi yang perlu rawatan. Saya pernah pergi satu rumah tu, dapat laporan kerana rumah tu ada OKU. Kita datang nak ziarah OKU. Rumah PPR tu tuan, bukan besar sangat rumah PPR ni, kecil je. Masuk-masuk, apa pasal ramai sangat rumah ni? Rupanya tuan, rumah PPR tu, duduk sampai 2 keluarga. Besar-besar lah tu tuan. Keluarga dia keluarga mamak, besar-besar. Duduk sampai 2 keluarga. Saya kira-kira dekat lebih daripada 10 orang duduk dalam rumah tu. Tuan bayangkan. Kenapa? Kerana seorang ni rupanya kena halau rumah adik dia apa semua. Duduk rumah tu sekali. Dan orang mencampur gaul sekali rumah. Allahuakbar. Kita tengok macam-macam tu tuan nak cerita. Kadang-kadang anak ada yang orang tua uzur. Ada anak lelaki tapi anak lelaki tu kena mental pula. Allahuakbar. Yang ni kita kata bahawa terpaksa bagi sumbangan pada yang betul-betul susah. Walaupun ada yang susah, tapi kita rasa macam okey sikit, boleh survive lagi ni. Terpaksa bagi susah. Ini zaman kita, zaman yang mencabar ni tuan-tuan. Ni sebab itulah kita kata miskin di bandar ni lebih dahsyat daripada miskin di kampung. Kerana miskin di kampung ni, kos hidup di kampung tak tinggi. Mungkin rumah pun tak payah sewa. Sewa kampung pun berapa sangat tuan-tuan. Ingat rumah sewa papan tu mungkin 100 lebih, 200 lebih. Sini 300 lebih sewa bilik tuan-tuan dapat kan. Dulu bujang sewa bilik kecil 300 lebih. Di bandar nak tanam apa? Rumah kampung boleh tanam cili, boleh beli ayam, boleh tanam ubi. Adalah benda boleh tanam. Duduk dekat flat tuan, nak beli kambing kat mana? Takkan nak ikat kat side mirror kereta jiran pula. Takkan nak ikat kat batang paip depan rumah apa semua. Tak boleh nak bela, nak tanam ubi apa semua tak boleh. Sebab tu kita kata zaman ni adalah zaman mencabar. Dan yang Nabi sebut tetah harta melimpah ruah ni belum berlaku. Memang tak berlaku lagi di zaman kita. Semua orang terpaksa bersusah payah, struggle untuk terus survive di zaman kita yang mencabar ni hari ni. Baik. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.